Kisah tenggelamnya kapal Flor de la Mar merupakan sejarah penting melibatkan negara kita. Sehingga kini, bangkai kapal beserta harta yang dianggarkan bernilai berbilion ringgit masih belum berjaya ditemui. Pada kali ini, kami akan menceritakan serba sedikit tentang tenggelamnya kapal Flor de la Mar beserta harta rampasannya sekali. Teruskan menonton bersama kami. Flower of the Sea. Flor de la Mar membawa maksud bunga lautan atau Flower of the Sea. Ia merupakan sebuah kapal besar milik Portugis. Kapal itu berukuran sepanjang 36 meter dan seberat 400 tan. Ia mula berlayar di samudera pada tahun 1500-an sejak dibina pada tahun 1502. Flor de la Mar mempunyai rekod perkhidmatan yang cukup cemerlang kerana pernah terlibat dalam beberapa pertempuran di lautan. Pertempuran ini memberi kesan besar kepada penjajahan Portugis di Asia Tenggara. Kapal ini terlibat dalam serangan ke atas pelabuhan Diu di India pada tahun 1509 yang dimenangi oleh Portugis. Dengan kemenangan ini, Portugis dapat mengawal laluan lautan Hindi yang menjadi titik awal kedatangan Portugis ke negara kita. Kapal ini jugalah yang membantu penaklukan Kota Melaka oleh penjajah Portugis. Antara kapal terbaik di dunia pada zamannya. Ketika dibina, Flor de la Mar merupakan antara kapal terbaik dan termoden yang pernah dibuat ketika itu. Ia juga dipuji kerana saiznya yang besar serta keindahan seni buatannya. Kapal Flor de la Mar mula berlayar buat kali pertamanya dari Lisbon ke India. Pelayaran itu di bawah kendalian Estevão da Gama. Kapal itu pulang semula ke Portugal dengan membawa banyak rempah yang dibawa dari India. Pelayaran seterusnya, kapal Flor de la Mar kembali menuju ke India namun dikendalikan oleh João da Nova. Perjalanan kali ini tidak selancar pelayaran sebelumnya kerana kapal Flor de la Mar terpaksa singgah di Mozambique. Kapal itu terzadai di Mozambique selama setahun lebih untuk kerja-kerja pembaikian. Melihat potensi yang ada pada kapal Flor de la Mar, Portugis mula menggunakan Flor de la Mar bukan sahaja untuk perdagangan, malahan Flor de la Mar mula terlibat dalam beberapa siri pertempuran. Selepas Portugis berjaya menakluk pelabuhan Diu dan Goa pada tahun 1510, sasaran mereka seterusnya adalah salah satu bandar terkaya di dunia pada ketika itu, iaitu Kota Melaka. Melaka pada masa itu di bawah pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka iaitu Sultan Mahmud Shah. Berlayar ke Melaka. Alfonso de Albuquerque adalah nama yang tidak asing lagi bagi kita. Albuquerque pada ketika itu menjawat jawatan Gubernur Portugis di India. Ia diberikan tugas untuk mengetuai perjalanan kapal Flor de la Mar ke Kota Melaka. Tujuannya adalah untuk memulakan perang sekaligus menawan Kota Melaka. Akhirnya, Portugis berjaya menawan Kota Melaka. Banyak harta dari kerajaan Melaka berjaya dirampas oleh Albuquerque. Berita berkenaan harta yang telah berjaya dirampas ini menggembirakan hati Raja Portugis iaitu Raja Manuel I. Beliau mengarahkan Albuquerque membawa pulang ke semua harta milik kerajaan Melaka dengan menggunakan kapal Flor de la Mar. Namun begitu, keadaan Flor de la Mar ketika itu sudah mengalami banyak proses pembaikian akibat kerosakan serta peperangan yang dihadapi, menjadikannya kurang kukuh untuk membawa balik harta yang terlalu banyak. Flor de la Mar bukan sahaja mengangkut hasil rampasan milik Kesultanan Melayu Melaka. Kapal itu sendiri turut sama mengangkut hadiah pemberian kerajaan Raja Siam sebagai tanda persahabatan mereka dengan Portugis. Harta peribadi milik Albuquerque juga turut sama diisi ke dalam kapal tersebut. Karam dalam perjalanan ke Lisbon. Walaupun berada dalam kondisi yang tidak bagus, kapal Flor de la Mar memulakan pelayarannya pada November 1511 dengan membawa muatan yang penuh dari Kota Melaka ke Lisbon. Muatan itu menjadi rekod sebagai harta paling besar pernah dikumpulkan Portugis pada masa itu. Hal ini menyukarkan lagi perjalanan Flor de la Mar. Selepas selama sebulan berlayar, kapal Flor de la Mar menghadapi cuaca buruk ketika melalui kawasan Sumatera di Selat Melaka. Kerana tidak mampu bertahan lagi, akhirnya kapal Flor de la Mar terbelah dua.
Kapal Florida Lama tenggelam bersama harta yang dibawanya, tetapi Albuquerque berjaya menyelamatkan diri dengan berpaut pada rakit. Lalu, munculnya beberapa teori berkenaan tenggelamnya kapal Florida Lama. Antaranya adalah insiden ini sebenarnya hanyalah konspirasi yang dibuat oleh Albuquerque. Ia bertujuan untuk membolok semua harta tersebut. Antara teori lainnya ialah awak kapal yang selamat telah mengambil harta tersebut dengan bantuan penduduk setempat. Ini berlaku setelah Albuquerque meninggalkan kapal bersama pegawai tertinggi yang lain. Walau apapun, semua ini tidak dapat dipastikan kesahihannya. Yang dipersetujui ramai, kapal tersebut karam tidak jauh daripada kedudukan asal Kerajaan Aru di Sumatera yang ketika ini menguasai sebahagian Selat Melaka. Hingga ke saat ini, harta Florida Lama masih belum berjaya ditemukan. Anggaran jumlah nilai sebenarnya ialah mencecah RM10.6 bilion. Ini termasuklah 55,000 kilogram emas yang telah dibawa. Proses pencariannya sudah beberapa kali dibuat, namun selalunya berakhir tanpa sebarang bukti kukuh. Penemuan terbaru berlaku pada tahun 2014 apabila sebuah syarikat mengumumkan mereka berjaya menemui badan kapal yang dipercayai Florida Lama di Semarang, Indonesia. Mereka menemukannya dengan menggunakan teknologi drone. Walaupun demikian, tidak ada maklumat lanjut diberitakan selepas itu. Ditambah lagi, 3 buah negara iaitu Malaysia, Indonesia dan juga Portugal melakukan tuntutan hak milik ke atas harta Florida Lama. Walau bagaimanapun, sehingga kini tidak ada negara yang disahkan berhak menamakan diri mereka sebagai tuan punya harta tersebut sekiranya tinggalan Florida Lama telah berjaya ditemukan semula. Akhirnya, harta karun Florida Lama tetaplah menjadi satu misteri sehingga ke hari ini. Sekian daripada kami, terima kasih kerana menonton, jumpa lagi di video yang akan datang.